teruskan Mari kita teruskan majlis kita dengan saya menjemput secara hormatnya Hadrat Syekh Ali Fadil Al-Tahiri, di mana yang tuan-tuan telah maklumi. Saya tak perlu saya nak perkenalkan kerana kenal di seluruh dunia kan. Jadi saya tak perlu saya nak kenalkan lah. Jadi saya dengan majlis dengan segala hormatnya jemput Fadil Syekh untuk berikan sedikit tausiah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita, insyaAllah. Alhamdulillah. Dengan segala hormatnya untuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه الكرام ومشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب. Alhamdulillah wa syukurillah menjadi dasar keberadaan setiap yang ada. Kita bila sebut kita itu tentulah yang ada. Perbahasan, segala perbahasan itu dibahas pada yang ada. Kalau tidak ada, apa? Benda tak ada. Jadi yang kita ambil kira bicara ini benda yang ada. Tinggal lagi yang ada itu, adakah ada yang sebenar-benar ada ataupun ada yang diada. Itu ada itu ada dua. Itu ada yang sebenar-benar ada. Kalau istilah yang mengaji tauhid, wajibal wujud. Satu lagi ada yang diadakan. Jadi ada yang tidak boleh ada sebenar-benar ada. Ada tapi tidak ada yang sebenar-benar ada. Ini ada yang diadakan. Bicara izal wujud dalam perbahasan. Di pendepani dua yang ada ini tertarik mailul qalb, hati manusia, cenderung dia tertarik pada yang sebenar-benar, mendepani ada yang diada. Begitu juga kalau mendepani dengan al-haq dengan al-batil, mendepani kebenaran, mendepani kepalsuan. Mana tertarik? Satu jam ori, satu jam palsu. Mana tertarik? Tentulah yang ori. Itu main qalbi, cenderung hati. Ya, cenderung pada dasar memang dia ada kecenderungan. Tengok di antara satu dan satu, yang di dua, penetapan daripada mendepani dua itu nak tetap yang satu itu ma'rifah. Ma'rifah ini mendepani ma'rifataini, dua pengetahuan. Ya, ihdaru ma'rifataini fil qalbi. Jadi keadaan kita ada kita ini sentiasa mendepani ma'rifataini. Mendepani ma'rifataini itu supaya sampai kita kepada ma'rifah. Jadi dengan dua pengetahuan itu maka dipilih yang terbaik, dipilih yang paling cenderung. Itu pilihan.
Mana ada manusia itu satu, ada dibahas ada itu sebenar-benar ada yang diadakan. Maka sebenar-benar ada yang diadakan oleh yang sebenar-benar ada itu dikait dengan pilih. Pilih, manusia itu pilih. Manusia itu fikir. Bila fikir, mana pilih? Kalau kita nak buang kalimat perkataan fikir itu, yang boleh diganti perkataan kalimat fikir, tafakkur itu, jadi dengan pilih. Fikir itu mana pilih? Kalau nak pilih, mesti ma'rifataini. Kalau satu nak pilih apa? Pergi kedai kain, jual kain putih saja. Pergi pilih. Nak pilih ke apa? Putih semua. Ya, bila kata pilih, mestilah lebih daripada satu. Lebih daripada satu, akhirnya dua juga. Akhirnya daripada dua itu, satu juga yang kita nak pilih. Itu ma'rifata ini kepada ma'rifah. Nah, kenyataan ada manusia yang ada ini, ada kita ini, ada mendepani ihdaru ma'rifata ini fil qalbi. Liyastathmira minhuma ma'rifatan salisatan. Supaya dengan dua makrifah, dua pengetahuan itu sampai dia kepada makrifah yang salis, yang ketiga. Itu yang dipilih antara dua itu. Mana yang ditetapkan? Pastilah mendepani dua tadi, kita akan tetap yang terbaik. Pilihan yang terbaik. Di antara ghaflah, lupa lalai, hadir ingat tumpu, mana yang dipilih? Jawab betul. Masih ghaflah juga. Nampak ya? Tahu saja tidak cukup. Tahu tak cukup. Setelah kita tahu apa yang kita tahu, jadi terang, jelas, nyata. Dengan penerangan ilmu yang diterangkan itu jadi terang, jelas, nyata pada pilih. Itu akhir ilmu ini iradah. Pilih. Didik bentuk corak penuh hala 7. Pemikiran itu dia sampai kepada satu natijah, pemutusan pilih yang tepat. Tapi itu tak cukup. Setelah jelas apa yang kamu hendak, langkah kedua kena pantau. yakni memerhati, mengintai apa yang kau sudah pilih, yang kau kehendak itu, supaya apa yang kau pilih, yang kau kehendak itu tidak terlepas. Mana boleh terlepas walaupun dah pilih. Sebab itu banyak masa di antara masa yang kita tempuh saat demi saat, walaupun bila disoal di antara hadir ingat tumpu wablah lupa lalai ma'rifata ini, kita jawab mestilah hadir ingat tumpu. Ya. Mana kalau hadir ingat tumpu 24 jam itu 24 kotak. Kalau hadir ingat tumpu, taruh warna hijau kotak itu. Kalau wablah lupa lalai, warnakan warna merah. Bila disoal di antara dua hadir ingat tumpu wablah lupa lalai, mana yang dipilih? Semua jawab betul. Ya, hadir ingat tumpu. Ya. Baik. Mari kita perhati, tengok mana kotak warna apa yang banyak. Nampak itu? Sebab itu setelah tahu apa yang kita tahu, maka mesti ada muraqabah. Itu istilah kita, muraqabah. Dengan makna mengintai, dengan makna awas, perhati, jaga, pelihara, kawan. Apa yang sudah kamu sampai kepada pengetahuan kamu yang terang jelas nyata melalui huruf kalimat ayat. Ya, huruf kalimat ayat itu, itulah yang menjadi kamu tahu apa yang kamu tahu. Kalau tidak ada huruf kalimat ayat, mana ditahu? Tak tahu. Kita tahu sesuatu dengan kalam. Bila sebut kalam itu penghimpunan huruf, dihimpun huruf jadi kalimat, dihimpun kalimat jadi ayat. Dihimpunkan ayat itu jadilah pahaman yang dipaham, yang kita ambil satu natijah. Maka pasti yang natijah kita ambil itu pasti menolak mudarat, menarik manfaat. Itu usul. Setiap insan kecenderungannya itu
Sentiasa dia buat sesuatu, apa juga yang menarik manfaat, apa juga yang menolak madarat. Begitu perhimpunan kita ini. Selagi mana kita berada di tapak sujud ini, tapak sujud ini tapak tempat membina, yakni membina kekuatan tolak tarik. Tapi kalau tak faham itu, duduk di tempat ini hanyut ke laut. Hanyut. Apabila hanyut, tidak jadilah kekuatan tolak tarik itu. Nak jadi kekuatan tolak tarik, mesti terang, jelas, nyata. Kenapa kamu berbuat apa yang kamu berbuat? Satu, apa yang kamu sedang berbuat? Dua, bagaimana berbuat? Tiga, kenapa berbuat? Apa berbuat? Bagaimana berbuat? Kenapa berbuat? Ini soal tauhid. Apa berbuat? Ini soal tasawuf. Bagaimana berbuat? Ini pegang. Maka jadilah pikiran manusia berputar pada tiga sudut. Tiga sudut, yakni sudut penetapan sesuatu yang ditetap sebagai benda yang paling bernilai, bermutu, berharga. Itu bahagian tauhid. Tauhid ini ilmu tauhid, ini bahagian pencerahan apa satu yang paling berharga, yang paling bernilai, apa satu yang paling bermutu. Itu perbahasan tauhid. Juga perbahasan tauhid itu menerang, terang, jelas, nyata apa sesuatu yang sebenar-benar ada mendepani ada yang diadakan. Dan juga perbahasan tauhid apa yang sebenar-benar dan apa yang palsu. Jadi tiga lah itu. Kebenaran, kepalsuan. Sebenar-benar ada yang diadakan. Harga nilai mutu yang pertama, harga nilai mutu yang kedua. Akhir ini pikir, rasa, kata, buat. Ini manusia memikir, merasai dan berkata, berbuat, mendepani tiga kenyataan ini. Apa tiga kenyataan itu? Mendepani kebenaran, kepalsuan. Mendepani sebenar-benar ada dengan ada yang diadakan. Mendepani harga nilai mutu yang pertama dan utama dengan harga nilai mutu yang kedua. Apa harga nilai mutu yang pertama ini? Apakah harga nilai mutu yang kedua? Contoh, cincin ini katalah cincin berlian. Berharga, bernilai, bermutu atau tidak? Pasti kita kena tentulah kalau berlian berharga lah Pak Haji. Ya, bernilai lah itu. Jari ini pula, mana yang lebih berharga, bernilai, bermutu? Ada nampak dua harga. Pastilah ini harga nilai mutu yang pertama. Nak dibanding ini, itu qimah madiyah, qimah ma'nawiyah. Itu kalau di Turki mereka pakai istilah itu Imam Rabbani. Kalau di Malaysia ni lain pula istilahnya. Istilahnya dia panggil ni'mat hissi dan ma'nawi. Kalau belah sini masyhur pula. Kalau pergi Turki, kalau kita sebut hissi ma'nawi, dia buat tercengih. Tercengih. Tapi kalau sebut madiyah ma'nawiyah, menyala selalu. Ini istilah pula. Jadi setiap satu tempat tu ada kalimat yang digunakan pakai, dan dengan kalimat yang digunakan pakai itu dia timbul hal. Jadi kalau kita pergi satu tempat, kena tahu juga kalimat apa. Itu tempat. Begitu juga satu manusia yang khas yang kita berkawan, ada perkataan yang sensitif bagi dia, ada perkataan yang tidak sensitif bagi dia. Itu kita kenal pastilah. Kalau berkawan, pengaruh mempengaruh, tolong menolong di atas ta'awanu 'ala birri wat taqwa, istilah memerhati apa yang berkesan, apa yang kurang. Itu istilah. Jadi antara jari, harga nilai mutu yang pertama,
Ini harga nilai mutu yang kedua. Pastilah kita kata ini yang berharga. Tapi ada orang bangun pagi tengok, alhamdulillah, ada jari. Tak ada pula. Selagi tak ada cincin berlian, tak ada. Walaupun ada jari menepati, tak ada pula. Jadi maknanya kita dapati, walaupun sebenar ini, sebelah ini al-haq, ya, wajib al-wujud, qimah ruhaniyah, pikir rasa kata buat, pasti memilih ma'rifata ini sampai kepada ma'rifah. Sebelah sini al-haq mendepani al-batil, wajib al-wujud mendepani jaiz al-wujud, qimah ruhaniyah, qimah yang masa ma'anawi mendepani qimah haisi. Kita terang jelas nyata ma'rifata ini, tafakkur itu, pilih itu, kata buat manusia ini kemahiran. Pikir rasa kata buat ini, apa yang kita lazimkan jadi mahir. Mahir ini sesuatu yang kita buat berulang-ulang benda yang sama, ikut jawapannya kemahiran. Sebab itu orang-orang pendekar bila ditumbuk satu tumbukan tu 1000 tumbuk. Anak mahir lah itu. Diulang akan dia. Benda yang sama. Benda yang sama kita ulang-ulang jadi kemahiran. Jadi pikir rasa kata buat ini wilayah nak jadi mahir. Tapi nak jadi mahir mesti jelas mahir pada apa. Ini dua ini. Ini hakikat kenyataan ini. Kita berada, ada kita ini mendepani ma'rifata ini. Terang jelas nyata. Oh, sebelah sini al-haq, ini yang kondak. Wajib al-wujud, itu patutnya aku tenggelam karam. Wahidun mustaghrikun fil wahidis samadi an ghairihi. Sepatut begitu. Selagi kita menjalani saat demi saat zon waktu keberadaan ada kita, patut masa ke semasa tenggelam karam sebelah sini. Sebab terang jelas nyata ma'rifat ini, ma'rifah sebelah sini. Tapi tengok kotak situ merah tu, kotak hijau yang banyak. Nampak itu. Sebab itu membongkarkan penerangan pada malam ini, kita sedar, tahu tak cukup. Setelah tahu apa yang kita tahu, mestilah dipantau. Awas, perhati, jaga, pelihara, kawal. Dan dikendaki pantau itu ainul basirah. Sebab ma'rifata ini, yang sebelah sini, ini ainul basirah. Sebelah sini ainul basar. Ini semua dikaitkan benda yang nampak, maddi. Dan akhir zaman manusia tenggelam karam pada maddi. Akhir zaman manusia tahu banyak, tapi mata celek, biji mata yang terjegih. Mata batin tumpul. Tak ada. Cuba periksa diri kita daripada pagi sampai sekarang. Mata mana yang kita guna pakai banyak? Soal diri masing-masing. Kalau dah tangkap diri itu berubah. Termasuklah yang cakap juga. Ya, sama-sama lah kita. Ini ilmu, tujuan ilmu yang kita baca faham ingat, nak bongkar di mana kita, supaya kita dapat buat persiapan untuk balik. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutlah jalan mereka-mereka yang sudah kembali, yakni walaupun mereka berada di alam dunia, tapi pikir rasa kata buat mereka sudah tenggelam alam akhirah. Sebab lantaran banyak masa mereka menghabiskan dalam masa ke semasa itu, pusat tumpuan mereka kepada hakikat yang sebenarnya. Bukan sekadar tahu apa yang mereka tahu, bahkan dipusat, ditumpu pada apa yang mereka tahu dengan lama masa. Tak lepas, tetap berubah keadaan, suasana, susah, senang, sakit, sehat, suka, duka, puji, keji, sokong, pangkang, dapat, tak dapat, baik, buruk, puji, keji, manis, pahit, ini ma'rifata ini.
supaya dengan ada ma'rifataini itu kuat kukuh, bersatu teguh, kuat kukuh ma'rifah. Bukan bercerai roboh, lemah lumpuh ma'rifah. Itu tujuan ilmu. Mana? Mendepani yang kontras ini, yang mukhalafah ini. Keadaan itu sekejap, keadaan begini sekejap. Dulu tak ada kereta, nak kereta, dapat kereta. Dah dapat kereta, bengong pula. Jadi cerita lain pula. Dulu tak ada rumah, dapat rumah. Nak mamah pun tak boleh pula. Jenuh. Ya, sebab tumpuannya tidak terpasak kepada apa yang dia sudah tahu. Maka apabila dia terpasak kepada apa yang lain daripada kenyataan kebenaran, maka pastilah hati itu tidak akan tetap. Sebab sebelah sini al-batil, kepalsuan, ada yang diadakan. Qimah yang kedua ini, harga nilai mutu yang kedua, ini tempat pasti tidak tetap. Ini ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Tidakkah kamu mengetahui hakikat ma'rifataini kepada ma'rifah itu? Tatmainnal qulub. Naam. Apabila kita tahu sebelah sini. Tapi kalau kita tahu sebelah sini, banyak masa menghabiskan sebelah sini. Walaupun di soal jawabnya betul, tapi pada sudut mengalami, merasai sebelah sini. Hakikat manusia itu setelah dia tahu apa yang dia tahu, adakah apa yang dia alami rasa itu selaras selari dengan tahu? Mengajar akal mengetahui apa yang sepatut diketahui, tidak mengajar tubuh mengalami, merasai apa yang akal tahu. Berlakulah pembangkangan dalam diri. Tahu banyak, jadinya sedikit. Sebab ada pembangkang di dalam. Atasnya pati penyokong, dalamnya pati pembangkang. Mana? Kita mengajar akal mengetahui apa yang patut diketahui, tapi tidak mengajar tubuh mengalami, merasai apa yang akal tahu. Maka tidak bergabung. Itu hati gabungan. Kalau istilah kitab, tidak ada yajma'. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Kalau kitab lah, pakai bahasa kitab boleh, tapi hanyut pula nanti. Kita pakai bahasa kampung senang bercakap. Pakai kitab, dia pergi ke kitab pula. Ya, bahasa kitab ini bahasa dalam, bahasa zauq. Ya, ini bahasa dalam. Jadi walhasilnya kita dapati melalui penerangan itu terang jelas nyata keberadaan ada kita, mana kecenderungan kita terang. Sebelah sini, sebelah al-haq, sebelah wajib al-wujud, sebelah qimah ma'nawi. Qimah yang bangsa ma'nawi, bukan hissi, yang dikait dengan ainul basirah, mendepani ainul basar. Ya, maknanya itu dia panggil hikmah. Mana mendepani ma'rifataini ini, kita yang senangnya banyak manusia sama ada tenggelam sebelah sini terus, atau buang sebelah sini terus, tenggelam belah sini pula. Itu ghulu. Perjalanan hidup yang kita pohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yakni jalan pada yang lurus itu, ada pada jalan itu keseimbangan, kestabilan, keadilan dan pertengahan. Wasat. Bukan berat sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Bahkan di antara mendepani yang nampak ini, menampakkan yang tak nampak. Mendepani makhluk, mir'ah bagi Khalik. Mendepani dunia, mir'ah bagi akhirah. Nak jadi orang itu. Nak jadi itu. Kalau jadi itu, makna amal kita sudah ada kesan lah. Alhamdulillah. Kalau tak jadi itu, kena cek balik. Kau amal di mana ini? Mana amal engkau tidak memberi kesan buah, tidak ada samarat.
Ini kena ada guru lah. Guru sebab dia tenung, dia tahu peningkatan murid tu bagaimana. Sudah buka belum Ainul Basirah ini? Atau masih lagi Ainul Basar? Sedangkan kenyataan kita ada ini bukan saja semata-mata basar, bukan semata-mata basirah. Macam ada kita bahagian ada ikhtiar juz'iyah mendepani ikhtiar kulliyah. Kebanyakan ada kamu daripada hujung kaki hujung rambut itu ikhtiar kulliyah atau juz'iyah. Jantung kamu ikhtiar kamu ke? Itu ittirari, bukan ikhtiari. Itu ittirari. Jadi kebanyakan yang ada dalam diri kita pun sudah membuktikan dilalahnya, menunjukkan pada dia wajiban wujud. Jadi apa yang susah nak karam itu? Yang susah masih buat cerita dongeng. Dia buat cerita. Dengar cerita itu, hanyut ke laut lah. Bila dah hanyut, kena 1 tahun beramal. Hanyut, akan tagih hanyut pula. Tak hanyut 1 hari tak puas. Sebab manusia ni bila dia biasa sesuatu, jadi selesa dengan kebiasaan yang dia biasa. Apabila dia selesa dengan kebiasaan yang dia biasa, jadi rasa selesa dengan kebiasaan pun timbul rasa. Sebab itu pendapatan yang akhir di dalam pengalaman hidup rasa. Mana hasil pendapatan yang kita dapat dalam muasyarah, pergaulan hidup, pendapatan yang akhir rasa. Maka rasa ini terbagi pada 2. Satu rasa sa'adah, kimia sa'adah. Satu lagi kimia syaqawah. Muafakat dengan rukun iman. Amantu billah wa malaikah wa kutub wa rasul wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Hul wal mur min Allah. Mana? Allah antar malaikat. Malaikat bawa kitab. Kitab bagi pada Rasul. Rasul membaca risalah kitab, menerangkan tentang hari. Hari yang ada kaitan dengan hari sebenar-benar hari. Hari ini hari yang berhubung dengan hari. Tidak ada hari melainkan dengan hari. Yaumil akhir mesti berhubung dengan yaumil awal. Boleh kita bicara yaum kalau tidak ada sa'ah. 1 hari itu bermula daripada 1 detik saat. Gabungan saat jadi minit. Minit jadi jam. Jadi jam. Bila jam itu gabung, jadi hari lah. Yang dibahas di situ yaumil akhir, hari akhirat. Adakah menafi hari awal? La. Hari awal inilah cermin bagi hari akhirat. Maka Rasul membaca risalah, menerangkan dalam hari yang kita tempuh-rempuh, hari awal ini kita akan mengalami merasai 2 ma'rifata ini. Khair, syar, ham, lau, hul, mur. Sebab itu kita kata tadi, pendapatan yang akhir dalam pengalaman hidup rasa. Di antara rasa khair dan syar, putusan langit, khair itu kulli, syar juz'i. Ini pemutusan langit. Hamd mutlak, lau nisbi, hul hulwa manis, kulli mutlak, mur nisbi juz'i. Tak manis juga. Kemana itu tak manis juga ya. Tak manis itu sebab di mana tumpuan kamu. Kita tahu satu perkara,
tumpu perkara yang lain. Dalam rumah ada 10 jongkong emas, ada 10 jongkong tembaga. Engkau masuk rumah tumpu tembaga. Belik tembaga, cuci tembaga, pakai tembaga, rasa tembaga dah. Bila kita keluar rumah jumpa dia tanya, antara emas dan tembaga mana berharga? Dia jawab betul. Dan masuk rumah, ini adat kebiasaan. Biasa selesa, selesa rasa, rasa selesa dengan kebiasaan menafikan ikhtiar. Sebab itu orang yang sudah membiasakan sesuatu yang dia biasakan, baginya tidak ada ikhtiar yang lain melainkan itu. Contoh, kalau satu orang itu ambil dadah, dia dah biasa merasai dadah. Kalau kita jumpa dia, kita kata, engkau tahu dadah ini bahaya. Dia cerita bahaya dadah, kita pun terkejut. Tapi sebanyak mungkin pengetahuan dia tentang bahaya dadah itu, Con ambil juga dadah. Kemana ini? Biasa, selesa. Selesa, rasa. Rasa selesa dengan kebiasaan itu menafikan ikhtiar. Dia tidak ada ikhtiar, mana tidak ada pilih yang lain yang dia boleh pilih. Sudah jadi buta. Begitu juga kita kalau sudah bertahun hidup oplah lupa lalai. Biasa, selesa. Selesa, rasa. Rasa selesa dengan kebiasaan oplah lupa lalai. Oh, sedapnya. Masuk zon hadir ingat tumpu, melisahlah. 20 minit bolehlah duduk. Masuk 21 minit, mata kecil macam ikan sepah. Sudah melisah lain macam, tengok je tapi mula dah. Kehantuan di dalam tu sudah. Dia nak makan dah. Ngaji bab ketuhanan yang jadi kehantuan. Ha? Allah. Ke mana? Ngaji bab ketuhanan dalam kehantuan. Nampak ya? Jadi tak dapat tidak kita nak lepaskan dari diri kita daripada kenyataan itu. Ya, munjiatnya itu muhlikatnya yang merosakkan. Munjiatnya jalan keluarnya mesti ada muraqabah. Karena mengintai dengan mata hati. Melihat diri kita waktu kita bercakap, kita mendengar. Belajar memerhati kelakuan diri di dalam berbuat ibadat kepada Allah. Di mana pikiran kita waktu kita dengar ilmu? Di mana tumpuan kita? Mampukah kita pusatkan tumpuan waktu dengar ilmu itu sehingga tumpuan kita membawa kepada hilang tempat, hilang masa, hilang diri? Mampu atau tidak? Sedangkan tujuan ibadah nak bawa diri hilang tempat, hilang masa, hilang diri. Itu tujuannya. Bila hilang tempat, hilang masa, hilang diri, maka yang timbul yang memberi diri. Bila pusatan tumpuan tertumpu kepada yang memberi diri mutlaqan, badan akan mengalami merasai kerehatan yang amat sangat. Bila badan mengalami merasai kerehatan yang luar biasa, ketika itu kekuatan-kekuatan yang dicari oleh insan mula naik. Maka dapatlah dia tempuh-rempuh cabaran hidup, susah senang, sakit sihat, suka duka, puji keji sokong bangkang, dapat tak dapat. Dua yang kontras itu menjadi sebab musabab geseran. Sentiasa dia naik bukan turun. Sentiasa menjadi asam garam, dia bertambah matang, membuat persiapan untuk balik alam kekal abadi akhirah. Sebab pikir rasa kata buatnya sudah selaras, pikirannya selari dengan tauhid, pegangan kepercayaan, niat kehendak. Perasaan tumpuannya sudah selari dengan tasawuf,
perkataan pekahnya sudah selaras dengan pekah. Maka bila berlakunya gabungan fikir, rasa, kata, buat dengan arti tauhid, tasawuf, pekah, pegangan kepercayaan, niat, kehendak, pusat dan tumpuan perkataan, perbuatan gabung. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. La syak, tidak ada syak padanya, pasti. Sebab ilmu yang kita baca, yang kita faham, yang kita dengar, yang kita ingat ini ilmu yang membina, bukan ilmu yang membinasa. Tanda ilmu itu membina, lagi kita berada di tempat pusat ilmu itu, lagi kita mengalami, merasai maju jaya cemerlang, bukan mundur gagal malang. Itu kenyataan kita. Lagi kita duduk di sini, bukan lagi bengong, bukan lagi sengal, bukan lagi lembab. Bahkan lagi kita dengar ilmu itu, ternapi bengong, tertegak cerdas, ternapi sengal, tertegak cergas, ternapi lembab, tertegak cekap. Cerdas dengan makna tauhid, cergas dengan makna tasawuf, cekap dengan makna pekah. Jadi buah intipati tauhid jadi cerdas akal. Buah intipati tasawuf jadi cergas perasaan. Buah intipati pekah jadi cekap anggota 7. Masya Allah. Ada jalan nak mundur lagi ke? Ada jalan nak gagal lagi ke? Ada jalan nak malang lagi ke? Tak ada. Terkantung rapat, tapi tak jadi juga. Nampak itu? Tabiat ini ya. Khirku awaidin nafsi. Itu bahasa kitab lah. Khirku awaidin nafs, mencari adat kebiasaan diri. Ini hasil daripada orang yang berzikir, dia akan dapat kekuatan itu. Begitu juga syarat bagi berzikir, mesti ada sikap mencari adat kebiasaan diri. Begitu juga hasil bagi orang yang beribadah kepada Allah, akan timbul pada dirinya itu kekuatan mencari adat kebiasaan diri yang tidak membawa pada qarib. Dia akan cari, sebab dia sedar dengan Tuhannya, sebab ainul basirahnya menjadi pandangannya, menjadi mata. Sebab ilmu yang kita baca, faham, ingat ini ilmu risalah, bukan ilmu salah. Ilmu risalah. Kalau ilmu risalah pasti ainul basirah, bukan sekadar ainul basar. Maknanya kalau ilmu risalah ada kaitan dengan yang nampak. Nampak menunjukkan kepada yang tak nampak. Yang nampak itu dalil, yang tak nampak itu madlul, tempat dalil menunjuk. Kalau kau tengok dalil tak sampai madlul, pasti bahlul, tidak ada syak lagi. Betul tak tu? Dalil jari menunjuk, madlul tempat ditunjuk. Kita kata kau nak pergi Sarawak, tengok tempat menunjuk tu, dia pergi tengok tempat tunjuk, pasti bahlul lah. Tengok dalil itu supaya sampai kepada madlul. Nampak itu? Kalau sampai madlul, pasti cerdas. Cerdas akal. Kalau cerdas akal, pasti cergas tubuh. Cergas pada zauknya, pada rasanya. Itu tasawuf. Tasawuf ini perbahasan zauki. Nampak tak nampak itu? Nampak tak nampak? Sikit dah terbuka, sikit dah belum. Tujuan terbuka itu nak masuk dalam itu. Dah terbuka, tinggal ilmu itu masuk dalam. Penting nak masuk dalam. Ya, bukan kita nak buka itu jadi cengeng dengan ilmu, tak mahu. Tinggal ilmu itu masuk dalam. Sehingga kenyataan baca, faham dan ingat, yang kita baca, yang kita faham, yang kita ingat itu, yang kita terima, percaya, serah tanpa fikir panjang lagi,
Sehingga apa yang kita terima percaya serah tanpa fikir panjang lagi menjadi satu kenyataan harga nilai mutu yang kita faham yang paling berharga bernilai bermutu, sehingga mencetuskan akal cerdas, sehingga mencetuskan perasaan segar, sehingga mencetuskan cekap pada anggota tubuh. Maka nyatalah tidak yang ada melainkan Dia. Sampailah kita kepada tempat suci bersih tenang, sehingga tiap-tiap sesuatu menunjuk Dia, hilang semua nyata Dia. Allah, 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 ilmu yang kita baca faham ingat itu mestilah menyamai kalimah itu. Maknanya bila kita shift, bila kita ubah daripada ilmu, mesti berkemampuan masuk zikir. Tapi bila kita ubah daripada ilmu saja, dia kacau. Maknanya kau terlampau duduk di atas, tadi terlajak fikir dulu. Tujuan tafakur supaya tadakur, tujuan tadakur supaya tasyakur. Bukan tafakur menyampaikan taghaful. Kalau taghaful pasti takabur. Nampak? Jadi bila kita bagi ilmu, hidupkan di dalam, latih begitu. Begitu juga yang bercakap ini. Satu sudut kita menggunakan huruf kalimat ayat, menggunakan contoh-contoh tertentu, ya. Tapi di dalam kita jangan lepas. Sekira-kira bila kita tinggal saja penerangan ilmu, mana berkemampuan untuk muwahhidul mustaghrikun fil wahidi samadi an ghairihi, berkemampuan untuk tenggelam karam, sekira-kira hilang tempat, hilang masa, hilang diri. Kok mana pula hilang tempat, hilang masa, hilang diri ini? Tuan saya tinggi sangat. Yang tiap malam kau hilang tempat, hilang masa, hilang diri, tak tinggi pula. Engkau tidur tu bagaimana? Ada ingat masa, ada ingat tempat, ada ingat diri. Oh, tasawuf dah lah tu. Ya, ada dah. Cuma zikir kita nak masuk bilik kamar tidur, menjadikan hilang tempat, hilang masa, hilang diri tu, zikirnya tidur. Oh, mutlak sebutnya itu. Itu syarat nak hilang kena sebut mutlak, tak boleh ingat yang lain. Ini terlajak fikirlah. Buat jangan buat sangat. Jangan pula tak buat langsung pula. Ada antara buat dan serah. Kalau buat terlampau buat, jadi letih. Kalau tak buat langsung, jadi lesu. Di antara buat dan serah. Itu bagaimana? Itu ahlu sunnah wal jamaah. Faham boleh. Tapi nak cari orang yang nampak itu baru berterang pada kita. Bukan senang itu. Nak cari ahli dia yang nampak. Bila ahli nampak, kau duduk dia 1 jam, dia cakap kau. Kau cakap sikit dia nampak. Ini macam mana? Tak boleh lari lah. Barulah dia tersingkap rahsia kau, cepat kau betulkan diri. Tidak kita hijab, lagi bercakap lagi hijab. Jadi bukan mazhab alul kasyaf, jadi mazhab alul hijab. Ya. Jadi ilmu patutnya inkishaf, bukan hijab. Amal begitu juga. Lagi dia beramal lagi hijab. Kita patut lagi beramal, lagi inkishaf.
Jadi bagaimana nak beramal lagi, amal lagi inkishaf? Maknanya bila kita beramal itu, niat nak beramal satu. Setelah kita menyebut zikir itu, tinggalkan zikir itu. Ya. Kalau terlampau-lampau menumpu kepada kita buat aku berzikir, di antara aku dan zikir itu, aku itu merentasi zikir pula. Jadi anania. Jadi beratlah. Tanda kalau aku semayang itu lebih aku daripada Tuhan yang kita sembah itu. Dia buat 4 rakaat, jadi berat. Itu tanda anania. Ya, jadi keseimbangan di antara buat dan serah, serah dan buat. Bukan buat sahaja, itu jadi Qadariyah Mu'tazilah. Bukan serah sahaja, itu jadi Jabariyah. Tapi digabungkan di antara buat dan serah, itu ada sunnah wal jamaah. Yang kita baca dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah 68 i'tiqad itu nak mencetuskan gerak, nak mencetuskan kepahaman ma'rifah menepani ma'rifat ini, hal keadaan berkekalan, kemampuan untuk pusat tumpu, pegang tumpuan dengan lama masa. Kita hari ini kita boleh memegang tumpuan itu, tapi tak boleh lama masa. Maknanya our focus attention, our span of focus attention is short. Kemampuan untuk manusia meletakkan pusatan tumpuan kepada satu akhir zaman ini jadi singkat, tak boleh lama. Sebab digilas oleh tumpuan-tumpuan yang nampak. Sebab dia menjalani kehidupan waktu menjalani saat demi saat itu, dia tidak menggunakan pakai ainul basirah. Ainun fil qalbi tudrikul umur al-ma'nawiyah kama anna al-basar yudrikul umur al-mahsusah. Itu jadi susah ya. Terlampau-lampau sangat menggunakan ilmu kita ni. Patutnya kalau lagi kita baca ini majlis ini, kalau dengar masuk dalam 10 inci, keluar nanti fully charge. Ini masuk tempat charge, bateri tak charge juga. Keluar habis bateri. Lagi duduk lama lagi letih. Orang duduk lama lagi cergas, lagi cerdas, lagi cergas, lagi cekap. Sebab ini majlis fully charge. Charge tidak. Tonsel seorang saya charge. Dia bagi charge pun ditolak charge. Bagilah charge lah. Dia nak charge cara dia juga. Kebiasaan dia itu, hoplah lupa lalai dia. Itu charge dia. Ya, letih lah charge itu. Ya, ini kita nak shift, nak tarik. Nak tarik itu kena pantau dirilah. Sebab itu kita lihat kalimat muraqabah ini. Asal makna muraqabah itu mengintai akan sesuatu yang dikehendaki. Maknanya yang dikehendaki ini ada makna niat kehendak. Setelah terang jelas nyata apakah yang kita pilih di antara ma'rifat ini tadi, yang sudah sampai kepada makrifah yang terang jelas nyata, yang sebenar-benar ada mendepani ada yang diadakan itu, kita sudah pilih, tercenderung hati kita kepada itu. Sudah jelas niat kehendak itu. Pegangan kepercayaan niat kehendak. Itu tauhid. Ilmu tauhid ini kalau kita nak ringkaskan perkataan yang mudah, 2. Pegangan kepercayaan niat kehendak. Sebab pegangan kepercayaan ilmu tauhid ini kalau kita baca faham ingat, dia membentuk niat. Sebab itu orang yang sampai kepada hakikat tauhid tidak boleh berbuat melainkan lillah. Itu orang yang sampai man balagha ila hakikatil iman. Orang yang sampai pada hakikat iman tauhid, dia tidak boleh berbuat melainkan kerana Allah. Sebab semuanya min af'alillah. Dia sampai pada natijah itu. Bila sampai pada natijah itu jadi pandangannya, mabda'ul absar. Itu permulaan buka mata hati, memandang af'alnya sebelum asma sifat dah.
Zat bukan tempat berfikir, zat tempat fikir. Ammal fikru fi dzatillahi ta'ala fala sabila ilaihi illa bimujarradi dzikri. Adapun berfikir pada zat itu, fala sabila ilaihi, tidak ada jalan padanya illa bimujarradi dzikri. Semata-mata ingat zat, tidak ada fikir. Sebab itu zikir bukan tempat kamu nak fikir. Tapi kalau waktu kamu menyebut zikir, kamu duk fikir, tak boleh tidur lah. Boleh satu orang tidur ingat benda lain, ingat lain pada tidur, boleh tidur? Tidur lah. Begitulah kita masuk sifat ibadat ni, tak ibadat. Itu yang sakit itu. Itu yang sakit itu. Sebab ibadat tapi tak ibadat. Dah lama tak tidur. Datang jumpa kau, saya siaplah. Yang ajar tidur ni. Dah tidur itu cerdas, cekap. Cerdas, cekap. Bukan bengong, sengal, lembab. Bukan. Ya, lagi baca, lagi faham, lagi ingat, lagi cerdas, lagi cergas, lagi cepat. Maknanya bila kita masuk nak semayang nanti, apa yang kau nak buat apa itu? Saya nak buat satu amalan yang mana dalam amalan ini akan menaikkan cerdas akal, cergas perasaan, cekap anggota tubuh. Itu mana dia? Aku nak buat itu. Baik. Kalau niat sembahyang itu ada makna itu, ada makna fadlah itu, ada makna faedah itu, ada makna maslahat itu, ada makna faedah itu, ada makna manfaat itu, seronok tak nak buat. Ini bila kita ingat sembahyang saja, apa yang pada zihin kita yang timbul itu? Kosong repong. Padahal kau buat ibadat, tak rajin-rajin, lagi buat lagi malas. Lagi-lagi dia ulang, lagi hilang kemahiran pula. Kaedah berlari. Kaedah kata kalau kau satu perkara yang berulang-ulang kau buat benda yang sama, hasilnya kemahiran. Ini berulang benda yang sama, bukan kemahiran yang didapat, hilang kemahiran pula. Maknanya soal sekarang, adakah dia buat betul atau tidak? Pada rupa buat, tapi hakikatan sebenarnya dia tidak buat. Ini dikatakan zikir ma'a ghaflah, bukan zikir ma'a yaqadhah. Alhamdulillah, nak dibanding orang tak buat langsung, baik, kita akui, na'am, Alhamdulillah. Tapi sampai lama mana? Takkan 20 tahun kemana duduk di situ? Tak nak tingkat ke iPhone 15 dah keluar, sampai pecah-pecah nak cermin dah. Cukuplah dengan ini. Cukup pula. Kalau iPhone baru keluar, kereta baru keluar, Pak Haji nak tukar. Tapi amalan cukuplah. Patut tak patut? Patut tak patut itu? Patut. Siapa yang tak patut itu? Kita lah. Itu yang Rasul kata itu, ada aduka ma baina jambai. Ada aduka. Awas, perhati, jaga, pelihara, kawallah. Aduka. Musuh kamu yang paling musuh kamu. Ma baina jambai. Siapa? Kamu lah. Aku. Ya. Yang ini adat kebiasaan kamu. Apa yang kamu biasa, selesa. Apa yang kamu selesa, rasa. Rasa selesa dengan kebiasaan. Itu kata kita, adat kebiasaan diri. Ini memecahkan adat kebiasaan diri, itu bahasa kita.
Bahasa kita buat tadi bahasa baru lah, senang faham sikit. Mudahlah faham sikit. Nah, kalau tidak maju juga ya. Lagi mengaji jadi bengong lagi lah. Langit tidak, bumi pun tidak, jadi hantu terus. Tak, sebab penerangan tak sampai. Bila penerangan tak sampai, terawang-rawang. Bila terawang, walaupun mengaji bab Tuhan, jadi hantu. Sebab langit tidak, bumi pun tidak. Ya. Jadi, maknanya kita bila mengaji tadi, dia mesti terpasang. Ilmu yang kita terang ini ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Pasti manfaat. Tapi jaga bila dengar penerangan ni, jangan fikir tak turun ke jantung itu. Doa perputaran nabawi tak keluar-keluar, pening ke? 10 inci aja turun. Turun tempat senyap itu. Tempat zikir itu, bukan tempat fikir. Fikir pada af'alnya, fikir pada asma'nya, fikir pada sifatnya. Zat. Nah, ini bergabung ilmu dan zikir. Nampak tak nampak bergabung ilmu dan zikir itu? Fikir tempatnya di mana? Af'al, asma, sifat. Kalaulah fikirnya kepada af'al, asma, sifat, sedangkan af'al, asma, sifat bercerai atau tidak dengan zat. Sedangkan zat tempat di itu yang kena ambil tarekat itu. Di situ jumpa tarekat lah. Tarekat pula bermacam-macam nama. Terhijab pula di situ. Siap. Siapa? Lepas hijab, satu hijab itu. Ya. Kalaulah tidak ada satu orang yang dapat menerang kepada penerangan yang terang, pastilah yang terang itu tidak terang. Sebab penerangan tak terang. Kalau tak terang, macam mana nak terang? Ya. Sebab itu penerangan mesti terang. Bila dah terang, barulah menyala an-nur. Sebab al-ilmu itu sifatnya nur. Ya, tujuan penerangan itu nak cerah di dalam. Sekira-kira setengah jam, 1 jam kita duduk di sini, mesti ada timbul zikir. Tetap amalkan zikir sir dalam itu. Bismillah. Bila kita ubah saja nanti, berkemampuan untuk masuk. Sebab sudah ada sir dalam. Ya, jangan lepas. Ikhtiar juz'iyah itu diguna pakai, ya, supaya dapat kita didik bentuk corak pendung hala tuju kemana yang sepatut kita hala tuju, yakni kepada ma'rifah. Ya, ma'rifah mesti mendepani ma'rifatain. Terang jelas nyata tentang ma'rifatain ini, jadi ma'rifah. Kalau terang ma'rifah, tak ada yang lain lagi. Itu yang kita sebut kenyataan baca, faham dan ingat. Terus terima, percaya dan serah. Harga nilai mutu difaham. Cerdas akal, cergas perasaan, cekap perkataan, perbuatan peka. Tiada yang ada melainkan dia. Tempat suci, bersih, tenang. Tiap-tiap sesuatu menunjuk dia. Hilang semua. Allah, Allah, Allah,
Tarik nafas. Nafas. Pejamkan dua mata itu, pusatkan tumpuan pada jantung hati itu, rehatkan badan itu, tarik nafas perlahan-lahan, jangan gopoh melalui lubang hidung yang di dalam. Kembangkan hajabul hajiz, diafragma bawah. Perlahan tarik, jangan gopoh, kembangkan dada. Ujung nafas bila kita tarik tadi, kita akan mula kalimah ismu jalalah itu, menyebut dengan penuh ta'zim. Dan ini waktu kita sebut itu, kenang ingat bayang pemberian dia yang banyak kepada kita, supaya cepat timbul zauq. Itu ramuan zikir. Bila sebut zikir, mesti kenang ingat bayang pemberian yang banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Mesti ada ayat itu. Jadi satu sebut ismudzat. Macam kita ingat satu orang yang kita ingat. Ya. Bila kita ingat orang itu, apa yang kau ingat orang itu? Berkenaan apa? Oh, murahnya. Oh, rapatnya dia dengan aku. Lama tak jumpa. Timbul rindu itu. Di samping kita ingat zat, kita ingat apa berkenaan yang kita ingat itu. Apa berkenaan apa? Oh, manis senyumnya. Oh, murah hatinya. Itu kena ada. Waktu berzikir begitu. Ramuan zikir. Kalau kita sebut Allah, tak ada kenang ingat bayang, memang letihlah zikir itu. Tak timbul zauq. Itu ramuan zikir. Zikir mesti ada gabung dengan ingatan pemberiannya. Mesti ada itu. Gabungkan. Maka pastilah pemberian dia yang besar kepada kita tiga. Daripada tiada kepada ada, daripada ada terus ada. Sekarang terus ada itu diberi kesedaran. Kalau bahasa kita, ni'matul ijad, ni'matul imdad, ni'matul huda wa rasyad. Bahasa kita begitulah.
Ini 3 nikmat ini yang dibahas dalam istighna. Iftiqar itu al-iftiqaru ila Allah Ta'ala litaksis. Itu isyari daripada ni'matul huda wal rasyad. Al-iftiqaru ila Allah Ta'ala lil-ijad. Itu isyari daripada ni'matul ijad. Al-iftiqaru ila Allah Ta'ala li-izalatin naqais. Itu isyari daripada ni'matul imdad. 3 nikmat. Jadi tertakluk 3 nikmat itu kepada wahdaniyah, af'alnya. Itu harga nilai mutu yang pertama dan utama tadi itu kita bagi contoh jari. Betapa seluruh engkau. Itu khazanah yang paling besar yang kau ada dalam kehidupan ini. Harga nilai mutu yang paling berharga yang kita semua ada kita. Apakah makna jam Rolex kalau tangan tak ada? Tak boleh relax. Walaupun jam Rolex. Apa makna kereta besar kalau engkau pun tak berfungsi? Jadi ada sebenar ada, ini ada engkau. Ini tempatnya, mahal ini kita masuk ini. Ini tempat Nurun Nabi. Tempat diperingatkan kenyataan hakiki risalah, sehingga kita jadi risalah bukan salah. Jadi sungguh nur risalah itu. Terang jelas nyata 3 nikmat itu. Kenang ingat bayang. Ya. Bila ada kenangan ingat bayang pada 3 nikmat itu, waktu kita sebut zikir, kesannya luar biasa. Itu salah satu daripada perkara yang penting dalam beramal. Baik, sebelum kita tutup majlis, jikalau ada soalan yang timbul waktu kita bercakap tadi, boleh disoal. Kalau ada yang kurang terang, yang kurang jelas, boleh disoal. Ada soalan atau tidak? Kalau ada soalan, kita nak soal pula. Pak, ada soalan atau tidak? Kalau tidak ada soalan, macam mana Ustaz? Kita nak semayang Isya ke, atau kita nak sambung zikir lagi ke, apa ni? Mana? Zikir. Mana kita zikir, tambah zikir sikit. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kiram wa masyayikhina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يترك بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء وفي علمك كائنون. وقد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله 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 Allah
Allah